Contohnya sebelum masuk Ramadan, yakni pada hujung Syaban tu sendiri. Lebih-lebih kalau sekiranya besok ni Jumaat malam lah, makna malam Sabtu tu kita dah mula tarawih. Sebelum masuk maghrib petang besok, kita pun mungkin di masjid ke di surau ke, jadi kita dah ada satu waktu sebelum masuknya maghrib niat. Sebutlah dengan lidah-lidah kita juga bahawasanya dia niat bila masuk Ramadan dia nak melakukan sekian amalan dia. Dia nak bersedekah ke, dia nak zikrullah ke, tapi walaupun itu salah satu amalan yang memang sebelum Ramadan pun buat, cuma ni sebagai mengajar untuk kita lebih berdisiplin, serius, dan moga-moga Allah bantu kita agar diberi kekuatan. Begitu. Niat terlebih dahulu. Ini diajar oleh ulama-ulama salafus salih kita yang terdahulu pada hujung Syaban itu sendiri. Sebab Rasulullah SAW pun mengingatkan para sahabat, Nabi berkhutbah pada hujung Syaban berkaitan dengan bulan Ramadan itu sendiri. Maksudnya Rasulullah tidak bercakap tentang Ramadan bila Ramadan itu dah masuk, tapi Rasulullah mengingatkan sahabat tentang Ramadan sebelum masuk Ramadan itu sendiri. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibn Khuzaimah, Rasulullah berkhutbah dan Nabi SAW mengingatkan para sahabat di hujung Syaban itu sendiri. Cuma kita di Malaysia, andainya kalau sekiranya kita berpuasa pada hari Sabtu, maknanya kita mengakhirkan Syaban kita bulan ini 29 hari saja. Sebab kalender Islam ni 29-30. Tapi kalau sekiranya memang kita dah tahu puasa jatuh hari Sabtu, maknanya kita mengakhirkan Syaban kita 29 hari. Ini seolah-olah seperti mana satu hukum hisab, pengiraan saja. Maknanya sebelum masuknya Syaban, yakni sebelumnya itu adalah Rajab, mungkin kira 29, kita kira juga Syaban 29. Cuma bila kita buat konsep hisab begini, kita akan berpuasa 30 hari macam tahun lepas. Syaban 29, kemudian bila kita dalam Ramadan kita selama 1 bulan, 30 hari. Cuma kalau sekiranya kita lihat pada hisab dan ruqyah, maknanya kemungkinan nampak anak bulan kita akan berpuasa hari Sabtu, nampak anak bulannya. Akan tapi kita masih ada peluang untuk berpuasa 29 hari juga. Boleh. Dia sebabkan kita pakai ruqyah. Maknanya hujung-hujung Ramadan tu sendiri nak menentukan anak bulan Syawal, lalu nampak titik Syawal tu. Sebab dia bukan nak bulan nampak bulan, dia titik cahaya saja. Tu pasal susah nak nampak. Nak nampak anak orang ni senang sebenarnya. Jadi satu titik, bukannya senang walaupun teropong dia canggih-manggih dah. Di Malaysia saya tak nampak. Oleh kerana tu banyak mufti-mufti kita pakai hisab saja. Cuma bila pakai hisab, kita dah berada di hujung Ramadan, tidak perlu tengok kalender lah. Kalau kita hari ni yang ke-30, lalu kawan kita kata besok ni raya ni, mana boleh, mungkin besok, mungkin lusa. Macam mana boleh jadi lusa sedangkan hari ni dah hari ke-30? Tentu dia tak tahu bahawasanya berakhirnya satu bulan dalam kalender Islam 30 hari saja. Kalau sekiranya dia kata lusa, makna 31 hari, dia seorang je lah raya. Lusa, kita raya besok. Gitu. Jadi dia tak ada masalah lah. Tidak ada masalah. Jadi selain pada itu, Rasulullah SAW juga mengajar kita, apabila kita berada di bulan Ramadan, memperbanyakkan amalan, dan ulama-ulama juga dengan melalui kaedah-kaedah fiqh ataupun qawaid fiqhiyah ataupun usul fiqh, melalui dalil, melalui pada hukum qiyas. Lalu ulama-ulama kata bahawasanya seseorang boleh beramal melalui pada ilmu ataupun kefahamannya berdasarkan dengan hukum qiyas. Ini bagi orang yang tahu saja. Seperti mana contoh, salah satu yang diajar oleh ulama-ulama kita, Rasulullah SAW sebut, adapun di dalam bulan Ramadan bila seseorang itu melaksanakan ibadah yang fardu, Allah Subhanahu Wa Taala beri kedudukan ganjaran buatnya seperti mana dia menunaikan 70 kali fardu yang lain. Maksud gini, kalau kita solat subuh 2 rakaat itu Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran seperti mana 70 kali. Ini tambahan.
Yang asasnya adalah 2 rakaat kita solat subuh, ganjaran yang diberi oleh Allah seperti mana 10 kali kita buat. Itu memang dah telah ditetapkan oleh Allah. Lalu 70 di sini sebagai satu tambahan lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan ganjaran. Setengah ulama kata kalau kita nak buat pengiraan, kiralah seperti mana 10 didarab dengan 70 dia kata. Jadi jumlahnya itulah sebahagian daripada ganjaran yang diberi oleh Allah. Yakni kalau kita solat subuh 2 rakaat, Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran. Kalau nak kata pahala ke derajat ke, Allah Subhanahu Wa Taala beri seperti mana 700 kali kita buat solat subuh 2 rakaat tu. Yang fardu. Lalu ulama kata di sudut qawaid fiqhiyah, di sudut ilmu qiyas, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Nabi kata apabila seseorang tu solat sunat, dia nampak ganjaran seperti mana solat fardu. Maksudnya seperti mana semua yang sunat dikaitkan dengan yang fardu, dia akan dapat pahala yang fardu. Seperti mana contoh zakat itu adalah fardu. Tapi bila kita bersedekah, maka kita telah mengeluarkan ibarat seperti mana pahala zakat. Begitu. Cuma tidaklah menyebabkan zakat yang diwajibkan itu gugur hukumnya, tidak begitu. Seperti mana juga kita solat subuh 2 rakaat, Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjarannya seperti mana kita dah solat subuh tu 10 kali. 10 kali solat subuh maknanya 20 rakaat, sebab dikaitkan solat sunat ganjarannya seperti mana yang fardu. Lalu bagaimana pula kalau sekiranya kita nak menjadi yang sunat mendapat pahala yang fardu? Begitu. Lalu ulama kata melalui hukum qiyas, berdasarkan ada dalil-dalilnya juga, yakni dengan cara kita mengamalkan satu-satu niat, sehingga dengan niat tersebut yang sunat akan terangkat menjadi hukum wajib. Salah satu nazar yang sunat, tapi bila kita bernazar, perbuatan itu akan menjadi wajib. Bila perbuatan itu menjadi wajib, sebahagian ulama mengatakan bahawasanya maka bila terangkat menjadi wajib, solat sunat yang telah terangkat menjadi hukum wajib, kita akan dapat pahala seperti mana 70 kali itu balik. Seperti mana juga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran kepada orang yang melaksanakan yang fardu, seperti mana 70 kali yang melaksanakannya. Cuma apabila kita menambah amalan dengan cara bernazar, jangan kita meniatkan untuk keseluruhan. Sebab kita khawatir kita tak boleh buat semua, nanti kita kena bayar kafarah atas nazar kita. Dan kafarah nazar ni pun seperti mana kafarah sumpah juga. Gitu. Seperti mana contoh masuknya malam yang pertama pada bulan-bulan Ramadan tersebut, kita nak solat tarawih ke solat malam, sebelum kita melaksanakannya kita niat. Lepas isyak tu kita niat, ya Allah, kalau sekiranya Kau memberi kekuatan kepadaku lepas solat isyak ni, aku nak tunaikan 2 rakaat dengan niat solat tarawih, dan aku menazar kepadamu untuk melaksanakannya. Lalu dia akan terangkat menjadi hukumnya wajib apabila Allah Subhanahu Wa Taala bawa dia sehingga dah lepas isyak dah, begitu. Sebab dia niat memang isyak. Lalu hukum atasnya solat 2 rakaat tarawih akan menjadi wajib, bukan sunat. Niat dulu 2 rakaat, jangan terus niat 20 rakaat, nanti dia buat 8 je, begitu. Lalu kata ulama, dia akan terangkat menjadi wajib bila dia solat 2 rakaat tarawih, Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran seperti mana 70 kali dia solat tarawih tu. Begitu. Dalam Islam, Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini hukum yang keempat, qiyas. Ini kaedah dia. Bukan satu kaedah yang bid'ah yang ditolak hukumnya, tidak. Ini ada satu kaedah yang diharuskan dalam syarak. Selain daripada itu juga kata ulama-ulama, apabila seseorang berada di hujung daripada Syaban tu sendiri, seperti mana sebelum nak masuk Ramadan, dia mengamalkan doa Rasul, wa ballighna Ramadan tu, hujung pada lafaz doa tu. Mula dia minta kepada Allah, bermula rujak lagi, Allah mabarik lana fi Rajabi wa Sya'ban. Kita masuk bulan Sya'ban, Allah mabarik lana fi Sya'ban. Tapi kita tidak tinggal, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami. Bila sampaikan kami, jangan kita sendiri nak sampai masuk dalam Ramadan, biar Allah yang membawa kita. Dia kaedah dia begitu. Ini dia ajar oleh ulama tasawuf. Dia begini, Sya'ban pada hujungnya, dan kita pun
yakin. Sebab kalau tanya 10 ustaz kata pun semua satu juga. Kalau telefon Jabatan Mufti pun kata satu dah kata. Kan? Saya tengoklah pengumuman tu pun itu nak panggil iklan je. Gitu kan. Jadi yang confirm tu adalah kesepakatan semua. Sabtu tu. Bila dah Sabtu, mana petang pada hari Jumaat besok ni lah. Lalu dah hampir nak masuk ataupun nak terbenam matahari, waktu tu lah kata ulama, doa. Ya Allah, kau bawa aku masuklah dalam Ramadan. Begitu. Itulah maksud hadis Rasulullah, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, dah sampaikanlah kami ke dalam Ramadan. Maksudnya, ya Allah, bawa kami masuk dalam Ramadan. Sebab apa? Sebab ulama tasawuf mengajar. Sebab perkara ni halus. Kalau kita tak biasa mendengar cerita begini, memang kita tak faham. Sebab ulama-ulama tasawuf kata dia berdasarkan hadis Rasulullah balik. Nabi kata ada orang yang masuk Ramadan, tapi habis Ramadan tak dapat pahala, dosa pun tak diampunkan. Ustaz, maksudnya yang tu niat ke ataupun kita doa. Doa. Macam sekarang ni memang kita akan doa, hujung pada doa kita wa ballighna Ramadan. Cuma riwayat Imam Ahmad ada satu lagi penambahan, wa barik lana fi Ramadan. Satu hadis, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Satu hadis lagi, dan berkati juga kami dalam bulan Ramadan tu. Jadi kita ambil satu lafaz ni dulu, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Makna doa ni kita baca sebelum betul-betul nak terbenam matahari, makna nak masuk maghrib. Kalau kita dah tahu waktu maghrib masuk pukul berapa, lalu lebih kurang 5 minit kita dah ready dah. Sehinggalah pada sampai saat-saat nak azan maghrib. Waktu tu doa dah berulang-ulang, ya Allah, bawalah aku masuk dalam Ramadan. Sebab barang siapa Allah sendiri yang bawa masuk dia, Allah pilih dia, dialah orang yang diberi keampunan, diberi pahalanya, ganjaran Ramadan sepanjang mana berada dia dalam bulan Ramadan tu sendiri. Kalau dia niatkan untuk menemui Lailatul Qadar, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri Lailatul Qadar tu kepada dia. Gitu. Jadi ulama kita ajar saat-saat sebelum terbenam matahari tu ataupun masuk maghrib, waktu tu lah wa balighna Ramadan, sampaikan, bawa kami masuk. Sebab kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang bawa kita masuk ke dalam bulan Ramadan, Allah sendiri yang bawa kita semua tu. Tidaklah kita duduk, tidaklah kita bangun, Allah yang dudukkannya, Allah yang bangunkannya. Sebab kita minta Allah yang bawa kita. Sekarang ni seolah-olah kita yang masuk ke dalamnya. Lalu kita lah buat apa saja yang kita nak. Tapi sekarang ni bila masuk Ramadan, bukan saja Ramadan tu bulan tarbiyah, tapi biar Allah Subhanahu Wa Taala bawa kita masuk dalam tu, dan Allah yang tarbiyah kita. Dia berlainan. Oleh kerana itu kata ulama ini dalam pengajian tasawuf, ulama-ulama kita mengajarnya. Gitu. Ini salah satu tambahan amalan yang kita boleh amal. Biar Allah Subhanahu Wa Taala yang masukkan kita ke dalam Ramadan. Sehingga dia bawa kita masuk, dan dialah yang terbiah, dialah didik, sehingga Ramadan tu menjadi madrasah yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadi guru buat kita. Begitu. Lalu sebenarnya itulah madrasah Rasulullah dengan para sahabat apabila berada dalam bulan Ramadan. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW telah diberi ilham oleh Allah untuk membaca wa ballighna Ramadan. Dan bawa dan sampaikan kami sehingga masuk ke dalam bulan Ramadan. Ini adalah sebuah doa. Bukan kita niat sahaja aku masuk bulan Ramadan, tapi dia dah menjadi doa. Ya Allah, sampaikanlah, masukkanlah aku bulan Ramadan. Sebab kita tak akan masuk pada pintu Ramadan melainkan melalui Allah Ta'ala. Oleh kerana itu ada orang yang secara zahir berada dalam bulan Ramadan, tapi dia tak ada dia tidak masuk melalui pintunya. Dia tak masuk melalui pintu Ramadan itu sendiri, sehingga dia tak berada dalam tarbiyah. Pasal pada bulan Ramadan masih ada lagi di kalangan umat Islam seperti mana dia luar bulan Ramadan juga. Gitu. Seperti mana bulan Ramadan adalah bulan untuk kita berpuasa, ada saja umat Islam tak mampu puasa, seperti mana bulan yang lain juga. Gitu. Dan bukan sekadar berkaitan dengan tidak mampu puasa, bahkan dosa-dosa besar yang lain lah. Gitu. Sebab dia adalah terbiah. Kalau sekiranya kita berjaya dengan terbiah sebulan ini, dia akan memberi kekuatan untuk 11 bulan yang akan datang. Cuma selain daripada itu, mungkin di kalangan kita sendiri, mungkinlah keluarga kita ke siapa-siapa yang kita kenal. Sebab ini menjadi salah satu fatwa dan hukum yang perlu kita ketahui.
Iaitu apabila seseorang dia tidak mampu dah nak berpuasa dan dah confirm tak boleh puasa, lalu perlu kita ingat fidyahnya mesti dibayar malam tu ataupun besok 1 Ramadan tu. Dia bukan habis dia melalui 30 Ramadan baru kita bayar fidyah. Kecuali bagi mereka yang dia memang sakit, dia cuba juga nak berpuasa, cuba nak puasa tapi tak dapat, lalu orang ni boleh bayar fidyah habis Ramadan. Cuma bagi mereka yang dah confirm tidak boleh puasa Ramadan, lalu bayar fidyah saja. Itu pun kata ulama kalau dia masih mukallaf. Mukallaf ni maknanya dia boleh masih berfikir. Dia boleh fikir. Ni Ramadan, dia tahu berpuasa dalam Islam, dia tahu ini mukallaf. Cuma sebab dia sakit, dia tak boleh nak puasa, lalu bayar fidyah padanya tu awal lagi. Itu saja perbezaan dengan orang yang nak cuba puasa. Ini kes memang tak boleh puasa langsung, fidyah dibayar terlebih dahulu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Begitu. Jadi kita ada waktu lagi, apa-apa nak tanya tentang puasa Ramadan, sila. Apa? Kalau ada dalam hadis itu jin semua diikat kan. Tapi kalau orang yang kena sihir ni jinnya apa jadi yang. Sebenarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak sebut jin, Nabi sebut syayatin saja, syaitan. Lalu ulama-ulama jawab bahawasanya yang dibelenggu itu